moratorium pinjaman bank haruslah dibuat untuk 6 bulan lagi apabila ia luput atau tamat pada 30 hari bulan September. Sekarang pendekatan kerajaan ialah bahawa mereka akan menentukannya mengikut kes demi kes atau mengikut keadaan. Anda pohon, bank akan tentukan. Bukan automatik seperti yang kita minta dan dilaksanakan selama 6 bulan ini. Kerana apabila mereka membuat permohonan, mereka menghadapi banyak masalah dan kesukaran. Banyak persoalan ditanya dan mereka rasa tidak akan diluluskan. Kita minta ia diluluskan secara automatik. Bila PKP dilanjutkan atau dipanjangkan sehingga akhir tahun ini, tidak ada langkah-langkah kewangan atau ekonomi untuk membantu rakyat Malaysia dan perniagaan. Dan itulah sebabnya kalau lanjut sampai akhir tahun, mesti juga ada langkah-langkah ekonomi. Tapi ini tidak berlaku. Oleh itu, kita sekali lagi menuntut bahawa moratorium dilanjutkan 6 bulan. Walaupun kosnya 6.4 bilion ringgit, kami rasa di sini boleh ditanggung oleh bank. Kalau tidak ditanggung oleh bank, kerajaan boleh keluarkan jumlah wang ini. Ini saya rasa amat perlu kerana boleh bantu 8 juta rakyat Malaysia dan juga syarikat-syarikat kecil dan sederhana. Marilah kita meminta yang ada hadapi masalah dalam moratorium ini boleh buat pandangan ataupun input serta aduan kepada portal ini supaya kita dapat kumpulkan maklumat untuk meminta lanjutan ini dibuat secara automatik. Ini perlu supaya kita dapat selamatkan pekerjaan dan selamatkan perniagaan. Ingat, kini Malaysia dalam kemelesaitan ekonomi. Kemelesaitan ekonomi di mana untuk suku kedua pertumbuhan ekonomi telah susut sebanyak 17.1%. Kita perlu bantuan dan langkah-langkah ekonomi dengan segera supaya dapat memulihkan ekonomi dan menyelamatkan pekerjaan dan perniagaan. We would not mind any bipartisan effort. Definitely we will support lah. Just as when the Prime Minister suggested in Sabah, I mean, yes, it's part of their election campaign in Sabah, that he want to increase social welfare aid from 200, 300 to 1,000. We support, because we are now in economic recession. It's not like before. We have never faced this type of economic recession because of the COVID-19 pandemic. So it is important that we shift our focus, because in the past, all government, including PH, we want to control and manage our debt, because you cannot allow the debt to go up too high, or else it will affect our future, because you have to pay back these debts. But now when you're facing a severe economic crisis, what is more important is to save their businesses and jobs now. What future do you have if the parents cannot keep their jobs or keep their businesses? The children also will have no future. So itulah sebabnya kita tegaskan. Sekarang ialah krisis ekonomi. Jangan kita ambil berat tentang perlunya mengawal dan menguruskan pinjaman. Sekarang kena pinjam puluhan bilion untuk selamatkan perniagaan dan pekerjaan. Oh, dia akan cakap masa depan macam mana bayar. Ya, itu satu perkara penting juga. Itu sebabnya sebelum ini kita nak kawal dan uruskan pinjaman kerajaan persekutuan. Tapi sekarang bila ibu bapa mereka tak ada kerja atau perniagaan tutup kedai, mana ada masa depan untuk anak-anak mereka kalau ibu bapa tak ada kerja, tak ada perniagaan. So sekarang ialah masa untuk kita pinjam. Kita tak perlu begitu ambil peduli tentang jumlah pinjaman, tapi pastikan pinjaman berpuluhan bilion dibuat untuk selamatkan pekerjaan dan perniagaan. Dan pastikan ia tidak diberikan kepada kroni-kroni tetapi kepada rakyat Malaysia. Itu yang penting. Itu sebab kalau nak berikan bantuan secara langsung kepada mereka yang perlukannya, sampai RM1,000 sebulan. Kalau sebelum ini 200-300. Ini akan meningkatkan kos daripada 1.7 bilion sebelum ini kepada 12 bilion. Itu peningkatan yang amat besar. Tapi itu perlu untuk menghadapi krisis ekonomi sekarang. I mean, the government doesn't know how bad the situation is on the ground. You tell me, is the situation bad or not?
Is the situation bad not? Everybody knows it is very bad. But mereka yang dalam itu aircon room, mereka yang pergi Turki, mana boleh tahu? Dia pergi Turki, dia boleh lah, tak ada masalah. Tapi keadaan teruk di peringkat akar umbi. Dan apabila lanjutan PKP sampai akhir tahun, moratorium akhir 30 September, bila pekerjaan hilang, perniagaan tutup pintu, macam mana? Adakah kita akan biarkan begitu saja? Kalau nak tunggu tahun depan bila ekonomi pulih, sudah lewat. Pekerjaan sudah tiada, perniagaan sudah habis. Masa itu macam mana nak selamatkan yang sudah mati? Takkan yang mati boleh hidup balik? Tak boleh. So, kalau nak buatlah sekarang. Selamatkan sekarang. Pinjam sekarang. Bukan tunggu sampai tahun depan. Masa itu terlewat. Macam mana nak selamatkan yang sudah mati? Okay. The losses of the banks for the 6 months from April to September is 6.4 billion ringgit. 6.4, that is the banks. But you must also understand it helps the 8 million Malaysians. The value of the moratorium is 74.3 billion. That is the value of the moratorium. 74.3 billion ringgit. And that helps 8 million Malaysian companies. So, nilai moratorium dalam bentuk pinjaman 74.3 bilion ringgit bantu 8 juta rakyat Malaysia dan syarikat. Cost to the bank 6.4 bilion. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, kita akan bantu 8 juta rakyat Malaysia juga dengan nilai moratorium yang serupa, iaitu mungkin saya rasa lebih 80 bilion. Tapi cost to the bank 6.4 bilion ringgit. Nah, yang pertama, adakah mereka boleh tanggung? Saya sebut memang boleh kerana tahun lepas keuntungan perbankan, keuntungan lepas cukai, this after tax, you know, keuntungan lepas cukai industri perbankan adalah sebanyak 32 bilion ringgit. So, anda beritahu saya lah, mereka mampu tanggung atau tidak. Ini harus menjadi salah sebahagian daripada corporate social responsibility. Yang kedua, sekiranya bank tak boleh tanggung atau bank tak mau tanggung 6.4 bilion ringgit ini, kerajaan tanggunglah. Apa 6.4 bilion ringgit berbanding dengan program prihatin penjana 295 bilion ringgit. Dan 6.4 bilion ringgit impaknya besar. It is high impact. Kerana bantu 8 juta rakyat Malaysia dan perniagaan. Is it not high impact or not? Better than giving this to your cronies. So itulah apa yang kita sebut, iaitu berikanlah bantuan kepada rakyat Malaysia. Pastikan ia sampai ke tangan orang biasa. Jangan hanya kroni-kroni tertentu saja.